Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati Al-Fadhil Dr. Muhammad Nasri Zainal Abidin selaku penasihat Tubuhan Kebajikan Al-Qayyim, wakil daripada IQ Perak dan Kuala Lumpur, barisan-barisan ahli jawatan kuasa Pertubuhan Al-Qayyim, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita sekali lagi dipertemukan pada majlis bulan Syawal ataupun majlis sempena Hari Raya. Dan bagi pihak Pertubuhan Al-Qayyim, saya sebagai Presiden amat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan dari jauh dan dekat yang selalu datang sini ataupun yang baru kali pertama datang sini. Kami di sini sangat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Sikit makluman untuk Al-Qayyim, untuk tuan-tuan. Pertubuhan ini dengan resminya telah ditubuhkan pada setahun yang lepas. Dalam masa itu kita telah mengadakan beberapa program di Dewan ini, dan kita telah pun melancarkan Al-Qayyim Perak pada bulan 6 atau bulan 5 yang lepas, dan Al-Qayyim Kuala Lumpur telah ditubuhkan, dan insyaAllah kita akan lancarkan juga Al-Qayyim di negeri-negeri lain insyaAllah. Ada permintaan sejauh di Sabah juga minta diwujudkan Pertubuhan Al-Qayyim. So dengan tertubuhnya Al-Qayyim di peringkat negeri-negeri, dapatlah kita bergerak di platform Al-Qayyim untuk menyampaikan dakwah-dakwah dari pusat dan juga dari peringkat negeri. Dan program-program yang kita adakan, seperti biasa kita adakan kuliah mingguan, kuliah bulanan, dan program hari ini merupakan salah satu program tahunan untuk mendekatkan silaturahim sama kita, dan juga untuk mewujudkan networking, di mana networking ini adalah juga mustahak bagi kita bergerak dari segi perjalanan dakwah ini. Dan pada malam ni kita semua telah disajikan dengan jamuan yang agak berbeza daripada bulan-bulan masa bulan puasa, dan saya agak semua dah pun menikmati jamuan tersebut. Dan program seterusnya kita akan didendangkan oleh kuliah Dr. Muhammad Asri. Saya guna perkataan didendangkan ni sebab petang tadi saya attend satu function jamuan hari raya
Tapi dendangan mereka tu berlain lah. Dan dendangan dengan lagunya, dengan muziknya. Tapi begitulah. Setelah saya dijemput sebagai seorang ahli, orang kata apa, pengurusan di peringkat syarikat, jadi saya juga menghadirkan diri. Tetapi terasa kelainan jika kita datang dalam program di Al-Qayyim dan juga di seperti begini, kita juga akan mendapat manfaat daripada dendangan-dendangan ilmu yang akan diberi oleh ustaz-ustaz. Untuk seterusnya, pada bulan 12 insya-Allah kita akan mengadakan program Convention Sunnah, di mana ini adalah juga program tahunan kita. Dan pada tahun ini insya-Allah kita akan sekali lagi buat program tersebut pada bulan 12, 21 atau 20 dengan 22 hari bulan. Diminta tuan-tuan dan puan-puan blok hari bulan tu dan sila hadir. Dan sinilah kita akan sekali lagi bertemu dengan semua pertubuhan sunnah se-Malaysia, dan kita akan berbincang mengenai dengan program dan hala tuju khasnya program Al-Qayyim, di mana kita akan mencadangkan satu program pendidikan, dan kita di peringkat AJK sedang memikirkan perjalanan program ini. Dan juga untuk makluman tuan-tuan, kita juga bekerjasama, bukan setakat bekerjasama, kita menganjurkan kutipan dana untuk menyampaikan dan menyalurkan melalui pertubuhan Muhammadiyah untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat kita di Thai, dengan banyak-banyak program dakwah dan program-program akikah dan korban. Saya tak tahu malam ni sama ada tabung-tabung untuk dilancarkan mengenai dengan program ini. Walau bagaimanapun, setakat mana yang kita dapati, apabila program-program ini dilancarkan oleh Al-Qayyim, insya-Allah kita mendapat sokongan yang sangat baik daripada sahabat-sahabat kita di mana saja. So begitulah perjalanan Al-Qayyim, insya-Allah dengan bantuan sahabat-sahabat kita dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan perjuangan kita untuk menyampaikan dakwah melalui program-program kuliah dan juga ataupun program-program ilmiah. Dan saya juga mungkin saya boleh umumkan di sini yang satu program baru yang kita cadangkan atau fikirkan, mungkin dari segi ilmiah, bentuk ilmiah, kita akan panggil pembentangan kertas kerja daripada ustaz-ustaz ataupun perseorangan individu di bidang hadis, Quran sebagai pembentangan, dan kita dapat berbincang pembentangan itu. Saya agak perbincangan ini akan menjadi lebih menarik, dan kita akan umumkan program ini di dalam jadual. Begitulah perjalanan Al-Qayyim setakat yang setahun ini. InsyaAllah highlight of the year probably will be the Convention Sunnah. Dan InsyaAllah saya minta tuan-tuan dan puan-puan blok D itu datang ramai-ramai, dengan tanpa sokongan dan tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, program yang kita adakan tidak berjaya, insyaAllah. Dengan itu saya sudahi kata-kata saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pengerusi Saudara Presiden Al-Qayyim, para asatidzah, kita ada hadir hari ini. Sebenarnya ada Ustaz Sazli, ada banyak lagi ustaz-ustaz yang dalam majlis ni. Saya ucapkan selamat datang hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini sebenarnya kita bukan nak mula kuliah sepenuhnya lagi, dan kita ada jamuan akikah yang dibuat oleh sahabat kita saudara Abdul Rahim dan juga Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid. Dan biasa pada bulan Syawal kita memang cari satu tarikh untuk kita buat jamuan, kerana biasanya pada hari raya kita berjumpa, kita tak sempat. Tidaklah itu bererti disunatkan buat majlis hari raya, nanti kata bid'ah baru pula. Jadi ia hanyalah perjumpaan, kerana saya tahu sekarang semua sensitif. Banyak perkara-perkara yang sebahagiannya dilarang, walaupun sebenarnya kita tidak melihat alasan untuk ia dilarang. Kita ada polemik pasal sampul raya, kita ada polemik pasal ketupat kita dan seumpamanya, yang sepatutnya tidak patut dipolemikkan, kerana perkara itu termasuk dalam kehidupan harian kita, yang mana agama mempunyai pandangan yang luas, persepsi yang luas terhadap hal-hal itu. Oleh kerana dahulunya orang-orang dahulu kadang-kadang dia campurkan dengan unsur khurafat, maka bagus juga ada semangat untuk elakkan perkara-perkara khurafat. Seperti pada malam 27 orang pasang pelita dengan kepercayaan bahawasanya malaikat lalu jalan, mereka nak bagi cerah. Jadi ini tentulah sesuatu yang tak masuk akal. Tetapi kalau ada orang pasang lampu pada hari raya kerana mereka berseronok suka tanpa ada sebarang i'tiqad, maka itu tidaklah termasuk dalam amalan khusus yang dilarang oleh agama. Sama juga kalau orang buat kuih raya, orang buat biskut raya, orang tukar lansir raya, orang buat makanan pada hari raya. Walaupun Nabi tidak pernah menyatakan buat makanan khusus pada hari raya, tak pernah ada. Tetapi Nabi menyuruh untuk kita bergembira pada hari raya, dan itu dari segi semangatnya kita telah ambil untuk bergembira. Dan setiap kaum, setiap bangsa mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam menunaikan maksud tersebut. Kita akan mulakan ringkas kuliah kita pada malam ini, dan tadi saya dipahamkan Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahab, kita minta supaya ada sikit kita buka ruang untuk soal jawab. Oleh kerana kitab Riyadhus Salihin adalah kitab yang sering kita baca, dan saya daripada dulu dah baca kitab Riyadhus Salihin ni. Ramai orang barangkali dah hampir tamat kot. Tapi oleh kerana kita baca tak habis kitab ni. Di sini Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim Hasan juga baca Riyadhus Salihin. Saya cadang nak pindah kitab lain, dia orang kata nanti kena beli kitab baru. Jadi kita baca kitab Riyadhus Salihin juga, tapi kita akan baca bahagian yang agak akhir, di mana saya akan mula pada tajuk tertentu dan kita akan sambung seterusnya. Oleh kerana saya ambil sempena Malaysia panas dengan isu hudud, maka saya ambil kitab Riyadhus Salihin ini dalam kitabul umurul manha anha, kitab perkara-perkara yang dilarang. Maka kita ambil bab tahrimus syafa'ati fil hudud, bab larangan untuk bersyafaat di dalam hudud. Maka kita akan baca bab ini dan seterusnya.
Dan tuan-tuan bila datang awal nanti kitab Riyadhus Salihin ada keliling tuan-tuan, boleh digunakan, dan sebahagian orang dah ada kitab ini. Untuk permulaan sebagai muqaddimah, maka saya baca satu hadis. InsyaAllah pada minggu depan kita akan mulakan dengan seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisy ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah fihim atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala thumma qala fakhtaqaba thumma qala ayyuhan nas thumma qam, yakni dia bangun, fakhtaqaba thumma qala ayyuhan nas innama ahlaka alladhina min qablak innama ahlaka alladhi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alayhi al-had wa aymullah law anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha muttafaqun alaih. Yani hadis ini muttafaq, yakni diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Saya selalu sebut, bila kita kata diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ni ada ramai pelajar-pelajar hadis saya yang telah berjaya mendapat master hadis pada bulan lepas. Bulan lepas, tahniah lah, semua dah dapat master dalam hadis. Apabila kita sebut riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tidak semestinya riwayat itu sahih, kerana Al-Imam Al-Bukhari dia bukan sahanya ada Sahih Al-Bukhari, dia juga ada kitab-kitab yang lain. Dia juga ada Al-Adabul Mufrad, dia ada At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhus Saghir. Kitab-kitab selain daripada Sahih Bukhari ataupun Al-Jami'us Sahih tidak mensyaratkan hadis-hadisnya mesti kepada darjat sahih seperti yang dikendaki di dalam Sahih Bukhari. Ada kemungkinan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu dhaif di dalam kitab-kitab yang lain. Di dalam kitab-kitab yang lain. Sebab itu bila kita kata sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, yakni di dalam Sahih Al-Bukhari. Tolong ada kereta AHY 1774, tolong ubah kejap. Ada jalan, ada ganggu jalan. Okey. Maka riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ni tuan kereta ni, kalau ni dia dengar, dia tolong ubah kejap. Al-Imam Al-Bukhari riwayat dalam sahihnya dan Muslim riwayat dalam sahihnya, maka kita namakan sebagai muttafaq alaih. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Quraisy ahammahum sya'num ra'atil makhzumiyah, mereka telah fikir, telah jadi kacau kepada mereka, runsing tentang seorang perempuan wanita al-makhzumiyah, yakni wanita bangsawan, allati saraqat, yang mencuri. Faqalu, mereka berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, siapakah yang akan bercakap mengenai wanita ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa nak bercakap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wanita yang mana wanita ini telah mencuri, dan mereka berfikir bahawasanya adalah tak patut untuk dijatuhkan hukuman had. Kerana ni kitab yang kita sebut Kitabul Umur Al-Manhi Anha, kitab perkara-perkara yang agama larang, yang kita tak boleh buat. Imam Nawawi masukkan antara perkara yang kita tak boleh buat ini, kita tolong pergi bagi syafaat ke orang di dalam hudud.
Mereka kata kita kena cari orang yang boleh cakap kat Nabi, kata kalau boleh jangan potonglah tangan orang bangsawan ini. Dalam setiap masyarakat dia ada perasaan hormat kepada bangsawan ini lebih. Ada yang berlebihan dalam masyarakat, hatta bukan masyarakat kita saja, di Eropah dahulu teruk kasta mereka. Tak boleh berkawan orang-orang yang dianggap bawahan, orang peasant, tak boleh berkawan dengan orang yang dianggap orang noble, golongan yang noble, kelas, orang yang dianggap orang atasan yang mulia. Tak mungkin boleh berkahwin, tak diterima perkahwinan mereka. Tuan-tuan tengok dalam filem Titanic, tuan-tuan tahu hatta pada peringkat Titanic ada pun pemikiran yang seperti itu masih ada lagi di kalangan masyarakat Eropah sekalipun. Dan mereka ada sistem kasta sehingga mereka boleh menghambakan orang. Di India lebih dahsyat lagi sistem kasta mereka, sehingga ada golongan pariah yang mana mereka itu tak boleh, kenuri tentu tak boleh panggil, kahwin dah tentu dah tak boleh, bekas makan mereka tak boleh ditumpang, bahkan mereka patut makan dalam daun pisang saja. Ada pemikiran apabila Islam datang, Islam cuba buang. Dalam masyarakat Melayu juga serupa. Kita ambil pemikiran itu. Pemikiran ini kadang-kadang setengah golongan suka. Saya sebab itu saya kurang gemar. Sebab itu saya kata kepada kelompok Syiah, kelompok Syiah tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi seperti mana yang mereka laungkan. Mereka kata kena bagi hak demokrasi. Sebab mereka menganggap ada kelompok yang tak boleh dipertikaikan. Apabila golongan itu dianggap golongan daripada Ahlul Bait, dia berhak menjadi pemimpin. Sekalipun orang lain yang berkualiti pun tak boleh, sebab bukan Ahlul Bait. Nak jadi imam di kalangan mereka, Ahlul Bait. Dan kemudian apabila masuk ke dalam masyarakat kita kebelakangan ini, pemikiran mengagungkan golongan habaib, golongan yang dianggap, yang dipanggil Habib, Sayyid. Saya tahu kita hormat, kita sayang kat Nabi, tentu kita sayang juga kepada keluarga Nabi. Kita sayang kat sahabat kita pun kita sayang kepada kaum keluarga dia. Ini kan pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengkastakan manusia sehingga sebahagian golongan ini sampai tua tak boleh berkahwin kerana mereka tak berhak berkahwin dengan golongan yang bukan Sayyid. Hamka menulis mengkritik perkara ini. Walaupun perkara itu disebut dalam sebahagian buku-buku fiqh tentang masalah kafa'ah, tentang masalah sekufu ataupun tidak, golongan Sayyid berkahwin dengan orang yang tidak Sayyid, Syarifah berkahwin dengan orang yang tidak Sayyid umpamanya. Tetapi hal ini sebenarnya tak pernah disebut oleh Nabi SAW. Tak disebut oleh Nabi SAW. Perkataan Sayyid diambil apabila Nabi menyebut kepada cucunya Hasan, inna bni haza Sayyid fala'alla Allah yuslihu bihi fi'ataini 'azim al-fi'ataini 'azimat fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Anak aku ini Sayyid, mudah-mudahan Allah damaikan dengannya dua puak di kalangan kaum muslimin, iaitu puak Ali dan puak Muawiyah yang berperang sebelum daripada itu, radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya berkembang pemikiran ini. Islam sebenarnya datang buang benda ini, sehingga dalam masyarakat Melayu bukan saja berkembang, kita kekalkan itu dalam undang-undang. Maka ada golongan yang tak boleh ditegur. Dia boleh buat macam-macam. Kalau ada orang komplain dia, orang kata dia, boleh dikenakan bawah akta hasutan. Ini perkara yang sehingga mereka ini kadang-kadang, saya bersembang dengan satu esko sebuah negeri, cerita tentang perubahan dan seumpama buat. Tapi bila sampai bercerita pada golongan bangsawan Melayu ini, dia kata tapi kalau mereka minta balak kami kena bagi juga. Ini adalah cara fikir yang salah. Saya kata apa salah kalau tak bagi? Tak bagi tak boleh buat apa, tapi nanti bising langsung khabar. Tak dapat restu dan seumpamanya.
Kerana orang Melayu menganggap salah untuk tegur. Di kalangan parti-parti politik, mereka mungkin boleh berbalah sama mereka, kutuk kawan ni, kutuk kawan tu, tapi sampai kepada level ini mereka tak akan cakap. Mereka meletakkan seakan-akan satu nilai, satu kesucian, sacred, yang mana mereka tak boleh dipertikaikan. Dan orang yang dipertikaikan itu salah. Jangan salah. Bukan sahaja yang nasionalis, yang pakai topi Islamis pun sama saja pikirannya. Apabila sampai kepada hal-hal yang seperti ini, Nabi SAW datang dan membuang pemikiran ini supaya manusia sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi juga sama di dalam pelaksanaan undang-undang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia mengadili, menilai isu antara Ali dan seorang Yahudi, dia bercakap kepada Ali, ya Abul Hasan. Dia memanggil Yahudi itu dengan nama Yahudi. Sayyidina Ali berubah wajahnya. Umar tanya, adakah engkau marah sebab aku samakan kau dalam kes ini bersama dengan Yahudi ini? Ali kata, tak. Aku marah sebab kau panggil aku Abul Hasan. Abul Hasan ni kunyah, satu gelaran. Orang Arab ni dia hormat, dia panggil kita dengan kunyah kita. Dah, ya Abul Hasan. Kalau orang tu ada anak macam saya, ada Talhah, ya Aba Talhah. Tuan-tuan ada yang ada macam-macam lah anak. Sebab tu pilih nama anak elok-elok lah. Kalau bubuh anak Awang susah, ya Aba Awang, jadi tak apa sedap macam lah. Kata Ali, aku tak suka sebab kau telah layan aku dengan panggil yang elok, panggil aku dengan gelaran, kau panggil dia dengan nama dia saja. Hatta Ali tak mau dia apabila berada di hadapan perundangan, walaupun dengan Yahudi, cara panggilan pun kata Ali kena sama, walaupun kes tu kena ke dia. Ali itu keturunan lebih pada Said, bapa pada segala Said lah. Kerana ini pemikiran, bagaimana sebab itu masyarakat yang seperti itu layak untuk dilaksanakan hudud. Nabi SAW asaskan, Nabi kempen hal ini. Sebab itu kempen Nabi dalam pelaksanaan undang-undang, di samping persekitaran undang-undang pada zaman itu, kita kena tahu, manusia tak berapa terkejut tangan dipotong, manusia tak berapa terkejut orang disebat. Kan dunia keseluruhan macam tu. Rom di China, satu orang buat dosa salah, 9 keturunan dihukum, 9 keluarga dihukum. Rom dia ada telaga kuali besar, ambil masak bang hak buat salah. Bakar orang, tambah di Eropah dalam agama Kristian, bukan ajaran Kristian, tapi bakar, hukum orang bakar ini biasa. Islam tak ada hukum bakar ni. Maka kalau ada orang kena potong tangan pada masa itu, orang tak terkejut. Dan Islam mengambil kira persoalan persekitaran ini. Sebab orang kata dulu orang buat tak kisah pun, kita kena tahu persekitaran juga berbeza. Maka orang tak terkejut. Sebab itu persekitarannya. Tak ada penjara-penjara ni. Terutama dalam masyarakat Arab, penjara besar-besar tak ada. Kalau setakat nak denda bagi surat saman lagi tak makan. Maka undang-undang itu tak dipersoalkan, melainkan apabila masyarakat berubah, persoalan tentang cara pelaksanaan undang-undang itu mula dibincangkan. Kerana masyarakat sudah menganggap perkara hukuman yang bersifat fizikal ini sudah asing bagi masyarakat manusia. Dan Islam juga tidak datang untuk bersifat membawa satu undang-undang yang manusia rasa terlalu asing daripada mereka. Kerana tujuan undang-undang ialah bagi menghalang manusia daripada melakukan kesalahan. Maka Nabi balik pada asal. Nabi SAW bila ada kes ini, ada sahabat oleh kerana dia mencuri, maka mereka bawa kes ini untuk orang bercakap dengan Nabi SAW. Dan sahabat pilih siapa yang mampu intercede, siapa yang mampu untuk bagi syafaat,
Siapa yang mampu untuk bercakap dengan Nabi SAW? Pasal Nabi tak bermain-main dengan kes yang seperti ini. Dia mencuri. Tuan-tuan kena tahu, Nabi tak suka tangan kena potong. Tangan yang pertama kena potong di dalam Islam, bila dipotong, Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, muka Nabi SAW berubah. Rawi hadis kata, faka'annama asfa ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan berubah muram muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mai jumpa Nabi, wahai Rasulullah, faka'annaka kariht, seakan-akan kau tak suka ada orang kena potong tangan. Ni the first hand yang kena potong. Nabi seakan-akan tak suka. Nabi kata apa? Nabi kata, antum a'wanus syaitan ala akhikum. Sesungguhnya kamu semua adalah penolong-penolong syaitan kepada saudara kamu. Pasal kamu bawa kes ni sehingga dia kena potong. Nabi sebut, innahu la yanbaghi liwaliyyin an yurfa'a ilaihi al-haq had illa aqamahu. Tak boleh bagi seorang pemerintah yang mana apabila dibawa kepadanya satu kes, melainkan dia kena laksana. Maksudnya, Nabi kata, aku terpaksa laksana pasal kes ni mai ke mahkamah. Sepatutnya kamu jangan bawa kes ni ke mahkamah, kamu selesaikan di bawah. Maafkan dia, suruh dia bayar ke apa, jangan bawa ke mahkamah. Kemudian Nabi SAW baca firman Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu maafkan, kamu ampun, kamu maafkan. Kamu tak suka ke Allah ampunkan kamu? Sebab itu saya kadang-kadang tengok orang tulis dalam internet cakap, biar kita buat hudud. Aku ramai orang hudud target nak pergi kena potong bang. Tidak faham spirit of hudud. Nabi bukan suka tangan kena potong. Tapi kita duk fikir, aku kalau kita buat hudud, ada berapa orang ni kita kena bagi potong bang tangan. Sebab kita tak terdidik, kita salah konsep tentang kenegaraan di dalam Islam. Pemerintah di dalam Islam seperti yang disebut oleh Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Pemerintah dalam yang orang-orang yang kami berikan kekuasaan di atas muka bumi, mereka mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Bukan menegakkan hudud, tapi menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Hudud adalah satu part yang kecil daripada mencegah munkar, bukan keseluruhan. Tapi pemerintah itu ma'ruf. Ma'ruf itu bukan salat. Kalau ma'ruf itu salat, Allah Ta'ala tak sebut dah salat. Aqamus salah dia sebut. Zakat pun dia sebut. Ma'ruf semua saja. Kebajikan, bagi rakyat boleh makan, bagi rakyat hidup dalam keadaan baik, bagi kemudahan kepada mereka. Seperti mana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenang bukan kerana dia memotong tangan pencuri, tapi Umar bin Khattab dikenang kerana dia menegakkan keadilan, merendahkan dirinya, sehingga Umar tidak akan makan sehingga mengetahui rakyatnya makan. Apabila rakyat mendapat hak mereka, manusia tidak ada alasan untuk mereka mencuri, tidak ada alasan untuk mereka berzina. Nak kahwin semudah-mudahnya. Tengok zaman Nabi, bangun dalam majlis, orang tawa, wanita tawa diri pada Nabi. Tawa diri pada ustaz, demam. Tawa diri pada Nabi SAW. Bangun tawa diri pada Nabi. Nabi tak nak sahabat lain
Kata Rasulullah, kalau Rasulullah tak nak, kalau dia nak pada saya, bagi ke saya. Kahwinlah masa tu. Mudahnya halal. Setengah orang kata, oh, ni bukan barang mudah. Itu bukan masalah. Wanita bukan barang tak ada harga. Bukan masalah ada harga. Tak ada harga. Wanita berharga pada zaman Nabi. Tapi mudahnya untuk mendapatkan yang halal. Manusia hidup ini nak kahwin rancang tahun ni, 2 tahun belum tentu dapat. Lembu, kambing, semua lagi termasuk dalam rukun-rukun kahwin. Terima kasih. Maka dengan itu, tiba-tiba ada orang, tuan-tuan tengok pada zaman Nabi SAW, jarang orang janda, melainkan ada orang kahwin dengan dia. Padahal pada zaman Nabi ramai orang mati berperang, mati kena bunuh, berjihad. Habis je sahabat ni ambil, habisnya sahabat ni ambil. Kita susah. Artis yang janda terkenal naik atas pentas pun belum ada orang kahwin sampai sekarang. Ini kan pula orang biasa. Saya bukan menafikan, tapi saya menyatakan Nabi mewujudkan persekitaran ini. Pasal apa perlu zina? Pasal apa perlu mencuri? Saya kata, jangan sampai orang mencuri di supermarket kita potong, tapi orang yang mengambil balak-balak rakyat tidak boleh siapa pun mempersalahkannya. Kita tak ada persekitaran itu. Nabi mewujudkan persekitaran itu. Ketika Umar memotong tangan pencuri, di antara bau kiri dan kanannya 12 tampung jahitan. Siapa yang berani tampil menyatakan dia memotong tangan pencuri kerana dia mempunyai kepentingan politik? Ini adalah gambaran yang menyebabkan sebahagian sarjana berbincang mengapa kadang-kadang sebahagian hudud tidak dapat berfungsi disebabkan orang Islam gagal. Saya tulis, tuan-tuan baca dalam artikel saya yang petang tadi, saya tulis pagi tadi tentang hudud hudud. Saya nakal apa yang dalam Islamic punishment yang disebut oleh Dr. Salim Awar tentang hinggakan daripada coretan Abu Yusuf dalam Al-Kharraj 182 Hijrah pada zaman kerajaan Abbasiyah pun menunjukkan, kata dia, bahawa hatta pada zaman kerajaan Abbasiyah hudud kelihatan macam sudah tidak berfungsi, tidak berjalan lagi. Seakan-akan tidak sampai 2 kurun hudud itu berjalan. Bukan kerana hudud tidak bagus, kerana orang Islam sudah gagal mewujudkan persekitaran seperti mana pada zaman Nabi SAW. Libya 2 tahun mengkanunkan hudud dan juga Pakistan, tapi kedua-dua negara itu tidak pernah melaksanakannya sama sekali. Utara Sudan dan Nigeria mengkanunkan hudud dan melaksanakan beberapa tahun, 2-3 tahun, kemudian menghentikannya apabila mereka sendiri mendapat reaksi yang negatif daripada orang Islam. Bukan kerana hudud tidak bagus, kerana orang Islam gagal mewujudkan persekitaran untuk membolehkan hudud itu dilaksanakan. Pemerintah pada zaman Nabi SAW bukan mencari orang untuk memotong tangan. Sehingga Nabi bila tangan yang pertama dipotong, bukan satu kegembiraan bagi wajah Rasulullah SAW. Dalam hadis Muslim yang selalu kita baca, lelaki yang datang memberitahu kepada Nabi bahawasanya fa'altu kulla syai'in illa zina. Aku buat semua melainkan zina. Inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Aku berubat satu orang perempuan di hujung kampung sana. Aku buat semua melainkan zina. Apa kata Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Apabila Sayyidina Umar bin Khattab yang berada di tepi Nabi SAW mendengar kes itu, dia angkat kepada Nabi. Dia sendiri bawa kes diri dia pada Nabi. Belum berzina, tapi dia bawa kes. Kata Umar, qad satarakallah law satarta nafsak.
Allah Ta'ala dah tutup aib kau, sepatutnya kau pun tutup aib kau, tak payahlah bawa kes ni. Tak ada pemikiran pergi mengendap orang untuk cari kes hudud, tak ada. Sebab itu kita kena bezakan antara dua maksiat. Maksiat peribadi yang membabitkan manusia dengan Allah, yang itu Islam tak intip. Dan maksiat yang membabitkan mengancam keselamatan masyarakat, yang itu kita intip. Pasal kalau tak intip, dia akan ancam orang lain. Apabila pemikiran ini tak ada, maka kita akan gagal menafsirkan maksud hudud yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja pemerintah ialah menegakkan yang ma'ruf, dan ma'ruf itu sangat luas. Mencegah yang mungkar, mungkar itu sangat luas. Termasuk yang mungkar itu maki hamun dalam masyarakat, kezaliman, penindasan, penguasaan. Nabi bukan saja mengatasi masalah mencuri. Nabi tak benarkan golongan penguasa peniaga menindas golongan pembeli. Nabi tak benarkan talaqul rukban yang kita akan baca nanti. Orang pergi monopoli barang, sekat barang tengah jalan supaya orang kampung dapat barang dengan harga yang mahal. Nanti akan ada bab yang kita akan baca. Nabi tak bagi. Sebab kerana Nabi mewujudkan persekitaran supaya apabila undang-undang dijalankan, manusia tidak boleh mempertikaikan keadilan undang-undang itu. Fakallamahu Usama faqala Rasulullah. Lalu Usama, oleh kerana Usama, siapa yang dapat cakap, mereka kata suruh Usama. Wa man yajtari'u alaihi illa Usama bin Zaid hubbu Rasulillah. Siapa yang berani nak cakap dengan Nabi melainkan Usama. Usama ni hubbu Rasulillah. Usama ni pak dia Zaid. Zaid ni Nabi sayang, anak angkat Nabi SAW. Nabi sayang pak dia, Nabi sayang anak dia. Sebab itu sebahagian para sahabat, Umar bin Khattab, dia bagi lebih pada Usama, lebih daripada anak dia Abdullah bin Umar. Bila orang tanya pasal apa, anak dia tanya kau bagi kat dia lebih, dia kata pasal pak dia Nabi lebih sayang pada pak kau, dan dia lebih Nabi sayang daripada kau. Nabi sallallahu Umar dia hebat lah. Dia didahulukan. Umar bin Khattab radhiyallahu an muliakan Usama, Ibnu Abbas muliakan Usama. Dia berkata suruh Usama, dan Usama bercakap pada Nabi, kata Rasulullah, ini perempuan anak golongan bangsawan, ini golongan bangsawan ni nak sebut apa dalam bahasa Melayu? Bangsawan lah kan. Ini golongan bangsawan. Bukan hak main bangsawan tu, atau main bangsawan tu lain. Di Perlis ada seorang nama Ismail Bangsawan, tapi dia tidak bangsawan lah, dia main. Ni orang Perlis dah. Golongan nobleman, orang-orang yang dianggap sebagai orang berkedudukan dalam masyarakat. Nabi kata, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Adakah engkau cuba memberi syafaat, intercede, engkau cuba campur tangan dalam hudud Allah Subhanahu wa taala? Ini perkataan hudud Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut, bila sebut hudud Allah, saya nak sebut ramai ustaz-ustaz ni, mereka pandai daripada saya lagi, tapi saya ingatkan. Ramai saya dengar penceramah, bila dia ceramah tentang hudud, dia kata tilka hududullah. Allah Ta'ala dalam kata Al-Quran, demikian itu hudud Allah. Tuan-tuan, perkataan hududullah dalam Quran, tidak ada satu ayat yang merujuk kepada undang-undang hudud. Ayat hududullah dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, merujuk kepada isu kes hukum hakam talak kedua-duanya. Dalam surah An-Nisa, ia merujuk kepada masalah harta pusaka. Dalam surah Al-Mujadalah, ia merujuk kepada masalah hukum zihar. Jadi hududullah, hudud Allah dalam Quran, semua hukum Tuhan. Jadi kalau kata kita nak tegakkan hudud Allah dalam Quran, artinya hang kena tegakkan semua hukum Allah dalam Quran. Bila dia kata saya nak tegakkan hukum Allah dalam Quran, balik dia bawa penampak bini dengan penendang, hang tak tegakkan lagi. Hang cakap pandai. Hudud dalam Quran tu ada kaitan buat baik dengan bini.
Hudud, perkataan hudud. Cuma dalam hadis ni hudud, Nabi kata haddin min hududillah. Had daripada had-had Allah. Ini saya sebut dalam ceramah bila saya kata. Ini kita kena faham. Setengah orang dia salah faham bila dia baca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak memerintah dengan hukum Allah, tu terjemahan dia. Tak betul. Quran tidak pernah kata sesiapa yang tidak memerintah dengan hukum Allah. Sekarang kata siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang kata bila dia wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memerintah hukum, itu dia terjemah. Quran tak kata. Quran kata yahkum daripada kata hakam. Karena pemerintah, macam mana kita tahu perkataan al-amr, pemerintah. Waliyul amr itu pemerintah. Tetapi hakam maksudnya menghukum. Artinya kalau kita tak hukum anak kita dengan cara hukum Tuhan, banyak hukum Tuhan anak kita tak didik dia, kita bagi cara tak adil, kita pukul anak kita benda yang tak berhak dia dipukul, kita zalim anak kita zalim isteri kita, kita maki isteri kita, kemudian kita pukul dia, kita cederakan dia, kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau kita kafirkan orang yang tahu, kita juga kafir di bawah. Dia kata tak, yang kafir atas, saya tak masuk. Sebab itu maka para ulama memberikan tafsiran. Apa maksud hukum di situ? Dan apa juga maksud kafir di situ? Ini perkataan hudud dalam ayat ini. Nabi SAW kata, kemudian Nabi bangun dan berkhutbah. Nabi menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya binasa orang-orang sebelum daripada kamu. Mereka itu apabila orang-orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka tinggalkan. Dan apabila orang-orang yang lemah di kalangan mereka mencuri, lalu mereka ambil tindakan. Ataupun mereka dirikan aqamu alaihil had, mereka tegakkan hudud. Fa'aimullah, demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Ini keadilan di hadapan undang-undang. Jika kita boleh kata sekiranya raja mencuri, anak raja mencuri, orang istana mencuri, orang bawah mencuri, orang kampung curi, orang bandar curi, semua kita nak potong tangan. Maka kita sampai ke tahap ni ya. Tapi kalau kata orang raja mencuri, siapa yang pertikaikan, dia kena bawah akta hasutan, kita tak boleh buat hudud. Kita tak boleh buat hudud. Sebab itu perjuangan di dalam politik Islam bukanlah satu perjuangan seperti mana yang dipahami. Bagus. Saya tidak menafikan perjuangan hudud itu perjuangan yang bagus, supaya sekurang-kurangnya memberi ilmu kepada rakyat. Tapi tak bagusnya golongannya mempolitikkan hudud. Cuma saya nak ingatkan, bukan kemuncak kepada kenegaraan Islam itu ialah soal hudud semata-mata, tetapi menegakkan sistem Islam keseluruhan, salah satunya hudud. Hudud itu cantik, seperti mana indahnya pintu istana yang mahal. Tapi jika dipasang di rumah buruk yang sengit, pada balik rumah tu dan patah pintu itu, hendaklah dia dipasang juga di istana yang cantik. Maka kelihatanlah hudud itu cantik. Inilah sebab itu saya ingin menyebut akhirnya masa kita terhad, apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, yang diulas oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah. Faqala Syafi'i la siyasata illa ma wafaqa asy-syara'. Faqala Ibn Aqil as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahu an-nas aqrabu ila as-salahi wa ab'adu 'anil fasad wa in lam yad'hu ar-rasul wa la nazala bihi wahyi. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kata Al-Imam Syafi'i, tidak ada politik melainkan apa yang menepati syarak. Kata Ibn Aqil, siasah itu perbuatan yang mana paling dekat kepada kebaikan dan paling jauh daripada kejahatan, sekalipun Rasulullah tidak pernah ajar, Rasulullah tak pernah tunjuk, sekalipun Allah Ta'ala tak pernah wahyukan. Kata dia. Kemudian kata Ibn Qayyim, fa in aradta biqaulika illa ma wafaqa asy-syar'a ay lam yukhalifu ma nataqa bihi syar'u fasahihun.
Jika kamu maksudkan politik itu sesuatu yang apa yang menepati syarak, maksudnya apa yang tak menyanggahi apa yang Quran dan hadis sebut, itu betul. Wa in aratta siyasata illa ma nataqa bi syar' fa ghalat. Jika kamu katakan politik Islam itu hendaklah apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah, maka itu salah, kata Ibn Qayyim. Fataghlil lis sahabah, kata dia, bukan saja salah, bahkan menyalahkan para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat Nabi juga banyak buat benda yang tak disebut dalam Quran dan Sunnah, tetapi itu adalah politik, kata Ibn Qayyim. Sehingga Ibn Qayyim sampai kepada satu kesimpulan, yang mana kesimpulan penting Ibn Qayyim sebut, dan tuan-tuan boleh baca, saya telah terjemahkan sebahagian daripada kesimpulan Ibn Qayyim, di mana Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawasanya politik itu hanyalah istilah kita, mustahil, tetapi pada istilah syarak dia adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu, kata Ibn Qayyim, tidak terbatas dengan apa yang kita lihat ada dalam Quran dan Sunnah. Di mana saja ada keadilan, disitulah hukum Tuhan, kata Ibn Qayyim. Sekalipun tak dan mustahil, kata Ibn Qayyim, Allah Ta'ala menetapkan kaedah keadilan, satu kaedah tiba-tiba zahir pada satu zaman, satu waktu, suatu keadilan yang jelas. Kalau kita buat benda ni sangat adil, tapi tak sama dengan Quran dan Sunnah, mustahil Allah menafikan yang adil ini hanya kerana tidak ada dalam kitab dan sunnah Nabi-Nya. Kerana tujuan politik adalah keadilan. Di mana saja adanya keadilan, kata Ibn Qayyim, tertegaknya masalah rakyat, sekalipun tidak disebut dalam kitab dan sunnah, itulah politik Islam, itulah sunnah Rasulullah, itulah hukum Allah, kata Ibn Qayyim. Tidak perlu tunggu sehingga qala Allah dan qala Rasulullah. Ini idea politik Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah. Mereka mendahului pemikiran politik Islam dalam dua ini, yang tidak didahului oleh semua penentang-penentang mereka yang konservatif. Dua tokoh sunnah, Al-Imam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim, mereka bukan literalis, tapi mereka adalah para pemikir Islam yang telah bercakap soal keluasan politik Islam. Ini perkara penting untuk kita belajar. Apabila kita menyebut madrasah Al-Imam Ibn Qayyim, dia bukan madrasah semayang tak tangan tak dada atau bergerak jari saja. Dia adalah madrasah pemikiran yang begitu luas, yang menjadikan manusia itu celik apa yang dikatakan maslahah dan kehidupan rakyat, yang mana tujuan kedatangan Islam ialah menegakkan kehidupan ini. Tuan-tuan, saya bukan nak cakap pasal politik sangat, tapi saja musim hudud ni, tapi saya nak sebut, dunia kita ini bukan masalah hudud sangat, tapi dunia Islam ni sangat malu. Kita tinggi indeks rasuah, harta kita, minyak kita banyak. Bukan masalah, kerana kalau buat hudud pun ambil minyak tu tak kena dengan cara masyarakat yang ada. Masalah ketelusan, masalah social justice, masalah bagaimana kita menegakkan keadilan sosial. Kita bukan puji barat, tapi kita malu. Mereka tak ada hudud dalam negeri mereka, tapi pemimpin mereka tak berani curi duit macam pemimpin kita. Bukan kerana hudud tak perlu, tetapi mereka tak buat hudud, satu, mereka bukan non-Muslim, tapi mereka menegakkan keadilan sosial untuk diri mereka. Kita tegakkan keadilan sosial. Kita sediakan suasana yang mana pada satu masa bila dah suasana itu dah cantik, kita tegakkan hudud. Ketika itu siapa pun tak boleh mempertikaikannya. Dia kata, kenapa nak tegakkan? Kenapa saya faham nak mencuri? Nabi, tuan-tuan, Nabi tak bagi jiran sebelah lapar. Nabi tak bagi orang Islam susah, semangat tolong-menolong. Nabi hidupkan di kalangan orang Islam. Sayangkan saudara, sayangkan sesama Muslim, Nabi hidupkan. Ada air sikit, dia tak minum, melainkan fikir juga saudara dia. Dalam masyarakat yang macam tu, hudud berjalan, kau tak ada pasal mencuri. Sebab tu saya sebut idea Hamzah Yusuf, salah seorang tokoh penceramah terkenal daripada Amerika. Dia menyebut dalam consumerist society,
pengujudan undang-undang hudud. Bukan hudud yang tak bagus, tetapi dia tak ngam dengan masyarakat tu. Dia punya framework tu bukan yang itu. Maka kita dapati gerakan Islam di Turki sekarang sedang hidupkan Islam di Turki. Dia tak bicara tentang hudud kerana masanya belum tiba. Kita tak boleh kapikan mereka. Hamas sendiri yang siang malam duk tembak orang mati ni pun tak potong tangan lagi walaupun dia memerintah. Mesir yang naik memerintah Ahmad Mesir juga dia, Nursi juga tidak memperkatakan tentang pelaksanaan undang-undang hudud. Sebab bukan mereka menolak hudud, tetapi mereka semuanya merasakan hudud memerlukan suasananya yang sesuai untuk dilaksanakan. Kita orang Islam tak tentang hudud. Saya sebut ada 3 golongan. Satu, golongan yang memang tak mau hudud tu sendiri. Apa idea hudud tu pun dia meluat dah. Ini rosak akidah dia. Golongan yang kedua, dia tak meluat hudud. Dia mungkin dia petikai pandangan orang tentang hudud. Macam ada orang petikai, kalau 2 orang, seorang mencuri, seorang Muslim dan Muslim main kepada undang-undang, kita kata yang Muslim dipotong, yang tak Muslim masuk penjara. Ataupun kita buat hukum qisas, satu orang potong telinga kawan dia. Kalau Muslim potong, kita potong telinga dia balik, balas. Tapi kalau non-Muslim, kita tak potong telinga dia balik, pasal undang-undang tu tak kena pada dia. Tentu kita tak dapat. Dia bukan saja adil, mesti kelihatan adil. Orang kata tak apalah, biarlah orang bukan Islam suka mencuri, orang Islam tak mau mencuri. Ada orang fikir macam tu. Islam bukan fikir macam tu. Islam dia fikir untuk keamanan negara. Maka kalau ada orang petikai hal ini, dia bukan petikai hudud, dia petikai cara kita faham terhadap undang-undang itu. Adakah mesti hudud ni semua non-Muslim tak terlibat? Ataupun mesti ada bahagian yang non-Muslim juga terlibat? Kalau nak dibuat, jika ia membabitkan masalah kepentingan yang dikongsi bersama. Tak apalah minum arak dia boleh minum, tapi takkan mencuri dia boleh, kita tak boleh. Takkan cedera orang dia boleh, kita tak boleh. Maka pemikiran ini memerlukan ijtihad baru. Buat setelah kita mantap dalam ijtihad. Kalau ada orang minta supaya enactment itu dibincangkan, bukan menolak hudud, tapi mengemaskan dia, itu bukan menentang hudud. Golongan yang ketiga ialah golongan yang menyatakan bahawasanya bukan hudud salah, tetapi kita kena tunggu waktu yang sesuai untuk buat. Haji sesuatu yang wajib. Tapi kalau jalan berperang, kita pergi kapal terbang, kita nanti dia tembak, ataupun kita pergi perjalanan berlaku peperangan, jalan nak sampai tak boleh, kita tangguhkan haji. Bukan kerana haji tak bagus, syarat tidak cukup. Itu haji, rukun kelima. Ini kan pula perkara yang membabitkan masalah keselamatan awam dan seumpamanya. Idea hudud bagus, kita menyokong hasrat, tetapi kita menyatakan ia memerlukan penelitian sebelum pelaksanaan. Terima kasih banyak. Buka soalan. Saya ingat kita buka satu soalan dah, pasal kita nak kena pergi makan lagi. Saya pertama mohon maaf, ini kesilapan AJK. Apabila kami mesyuarat, kami rasa macam ayam tu dah cukup, pasal kambing tu 4 ekor. Tiba-tiba ayam rupanya tak cukup sebab ramai orang makan ayam. Dan kita terlupa, kita ingat majlis-majlis yang lepas semua cukup kerana Datuk Seri Syahidan selalu datang dengan segala gerombolan makanannya. Tapi kali ini dia tak datang. Jadi kita, kambing tu masih ada, tapi saya tahu ada orang yang tak makan kambing kan. Tapi Nabi makan kambing. Saya tahu Nabi makan kambing. Tapi kalau orang tak makan kambing, tidaklah berarti dia benci Nabi. Itu kena faham juga. Itu masalah sunnah yang kita kena faham juga. Tengok-tengok kawan kita tak mungkin macam ini mesti anti sunnah. Tak boleh kata macam tu. Dulu kita ada kawan, saya selalu sebut di sini, satu kawan tentang kambing. Tentu ingat saya sebut. Pak Haji Samad suka tajuk ni. Pak Haji Samad saya tahu. Pak Haji Samad kerana kalau dia meninggal pun dia ada wasiat yang saya suka nak laksanakan. Apa nama, kawan saya seorang, dia kata dia jual rokok, dia edar rokok, dia Langkawi, dia rokok, dia jadi ejen edar rokok. Jadi dia jumpa satu orang belah kambing. Dia kata saya belah kambing sebab Nabi semua Nabi belah kambing. Tapi kambing ni ada satu daun saja dia tak makan.
Daun bang, daun temakau. Jadi dia kata ambil faham macam tu. Kalau pun tak mau makan kambing, janganlah duk jual daun temakau tu. Jadi minta maaf banyak. Kambing tu insya-Allah ada lagi, tuan-tuan boleh makan. Kalau tak ada pun kita jadikanlah majlis hari ini untuk bersosial. Ini insya-Allah minggu depan kita akan sambung kuliah kita seperti biasa. Saya ingat kita ada boleh buka satu atau dua soalan dan kemudian kita akan sambung. Silakan. Sila. Rejam tak sebelum tu Qaradawi sebenarnya pandangan yang menolak rejam sebagai sebahagian daripada hudud bukan dimulakan oleh Qaradawi, ia dimulakan oleh ada penulis-penulis lain yang mula, termasuk Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, seorang ilmuwan terkenal daripada Mesir, Al-Azhar, yang terkenal dengan buku-buku fiqh yang besar. Dia menyatakan rejam itu tak termasuk di dalam hudud. Banyak alasan-alasannya, termasuk rejam tak disebut dalam undang-undang itu penting, mati, tapi tidak disebut dalam Quran. Dia dikatakan dimansuhkan kerana bukan jadi tabiat Quran. Quran mansuhkan, ada benda yang Quran mansuhkan hukum tapi tak mansuhkan ayat. Tapi dalam kes rejam, ayat dimansuhkan, cuma ulama berpendapat hukum tak dimansuhkan. Jadi Abu Zahra menolak bahawasanya ia part daripada hudud. Kemudian diikuti juga oleh Syekh Mustafa Zarqa. Dia juga cuba mengatakan bahawasanya dia bukan sebahagian daripada hudud kerana bagi orang hamba yang berzina, Allah Ta'ala suruh kita hukum separuh daripada hukuman orang yang bukan hamba. Tapi maka kalau untuk itu kita tak mungkin untuk buat separuh rejam, tapi kita boleh buat 50 rotan. Jadi banyak, saya masa terhad, tapi saya boleh baca sebahagian apa yang saya tulis. Kemudian diikuti oleh Qaradawi. Dia tidak begitu berani, Qaradawi tidak begitu berani, tapi dia sebut secara umum. Dia tak berani tulis secara jelas, tapi dia kata dia menyokong idea itu. Dia membuat nota kaki sokongan itu yang saya baca, antaranya ketika dia mentaklikkan kepada kitab Fatawa Az-Zarqa, kitab himpunan fatwa Syekh Mustafa Zarqa, dan dia menyebut tentang hal ini. Dia menyebut tentang hal ini, tentang masalah rejam. Dan kita tahu kes rejam yang dibuat di beberapa negeri yang telah menimbulkan satu. Tuan-tuan pergi dalam internet, tuan-tuan tulis saja death stoning, tuan-tuan akan tengok banyak gambar-gambar yang dia ambil tentang yang rejam itu, dan kemudian macam-macam lah mereka kata pada Islam. Sebenarnya rejam ni ada dalam agama Yahudi dulu ada, tidak boleh dinafikan. Kita tengok dalam Old Testament, kita tengok ada cerita orang yang kena rejam, tetapi kita tak nampak dalam nas agama. Cuma ada riwayat tentang hatta lelaki yang direjam, Ma'is itu, bukan Nabi nak rejam, dia minta. Lalu timbul perbahasan di kalangan para ulama, adakah rejam yang dilakukan pada Ma'is itu kerana memakai hukuman Yahudi dahulu kerana belum turun ayat sebat ataupun seumpamanya. Berlaku khilaf di kalangan dalam hal ini, dan kita tak lihat dalam catatan-catatan ulama-ulama tentang kes rejam ini dibuat selepas daripada zaman khulafa. Kita tak dengar mereka dibuat. Cuma saya nak sebut sikit, Qaradawi dalam bukunya Fiqh Jihad yang tuan-tuan mengaji takbir tu, dalam buku Fiqh Jihad, dia menyebut bahawasanya Malaysia dan negara Malaysia ini negara Islam. Itu dan saya juga ingin menegaskan bahawasanya memanglah Malaysia ini negara Islam. Tapi bila sebut negara Islam, bukan bererti dia kata kita ada aku orang Islam, ramai orang Islam tak puasa, ada orang Islam berjudi, ada, tapi title tu Islam, tapi yang tak betulnya kita kafirkan negara.
Kerana negara ni kalau kafir pun dia bukan negara Malaysia, bukan nak masuk syurga dan neraka, nak masuk kita. Tapi ada orang suka bahas masalah negara Islam, tak negara Islam dan seumpamanya. Saya kata bukti kita negara Islam yang paling kuat apabila kita menuntut supaya dia buat hudud. Kata Qaradawi, Malaysia ni buat undang-undang Islam tak? Buat. Tapi bukan semua. Ada bahagian undang-undang Islam yang dia buat. Kita jangan fikir undang-undang Islam tu hudud saja. Nikah kahwin pun sebahagian daripadanya. Cuba kita buat hudud, kita tak buat nikah kahwin. Boleh no? Buktinya kita suruh dia buat hudud. Kita tak mungkin boleh pergi jumpa non-Muslim Ramasami. Saya tengok you duit banyak, pasal apa you tak pergi haji? Tak boleh kata untuk dia. Dia kata you tak pergi haji tau. Nanti kita tak akan suruh dia pergi haji kerana haji ialah kaitan dengan Islam. Tapi kalau dia Muhammad, dia duit banyak, hang ni duit banyak, orang tengok pergi lah haji. Itu betul. Kita tak mungkin suruh negara Thailand buat hudud. Tapi kita suruh negara Malaysia buat hudud. Bila kita suruh, bererti kita mengiktiraf dia. Maksudnya pihak yang menyuruh tu. Saya kata dia negara Malaysia kena buat hudud, tapi bukan sekarang. Setelah mencukupi syarat-syarat yang saya sebut tadi. Lambat lagi lah, panjang lah cerita ni. Kan? Kemarin esok lusa memang tak boleh buat lagi kan. Tapi artinya kita fikir salah. Kita suruh orang tu pergi haji, kemudian kita kafirkan dia. Tak boleh. Ini cara fikir yang salah. Sebab tu saya fikir tak salah duk bincang kafir, negara sekular, negara kafir. Buang masa. Kita nak buat apa dalam negara ni? Apa benda Islamik yang kita nak bincang pasal istilah. Kita kritik pelaksanaan tak ada masalah. Ada orang kritik bank Islam ataupun bank muamalat, kita kata hang kafir lah, hampir kritik benda Islam. Tak boleh, dia bukan kritik Islam, dia kritik dia kata bank pun bank Islam. Kita kritik orang yang laksanakan tu. Kita tak boleh kafirkan hal tu. Bila orang kritik sesuatu enactment, dia bukan mengkritik hudud tu, dia mengkritik cara orang laksanakan. Ada last question? Ada soalan? Ya. Buat-buatkan apa? Hudud. Apa maksud tak war-warkan tu? Apa perkara yang perlu kita, yang saudara nak masukkan untuk saya war-warkan? Nasihati pemerintah tu macam mana? Saudara baca saya punya tulisan teguran semasa saya jadi mufti, even di dalam utusan dan seumpamanya, mengkritik pemerintah. Jadi apa patut saya buat pada pemerintah? Menjatuhkannya? Jadi seorang mufti jatuhkan pemerintah dan ambil jadi menteri besar, kerana itu maksudnya. Saya kata hal itu sebab saya tahu Karpal Singh berceramah siang malam mengampah, tapi dia tak faham. Saya tak kata nak Karpal Singh tak faham. Pasal apa dia tak faham? Siapa yang tak terang pada tadi? Okey, saya pun boleh kata soal kenapa PAS tak terang kat dia. Betul ke? Dia lawyer tau, tapi dia tak faham.
Dia tak lekehkan, tapi dia kata tak adil lah. Ya. Tak, dia tidak lekehkan tapi dia kata tak adil. Ya kan? Saya sebut tadi, hudud itu sendiri orang tak petikaikan. Orang petikaikan penafsiran hudud. Kapasing, saya fikir dia penafsirkan tentang penafsiran itu. Tentang adakah rogol perlukan 4 orang saksi itu pun tidak. Mereka petikaikan hal itu. Walaupun enactment itu telah diubah sedikit kemudiannya. Saudara boleh baca tulisan Profesor Hashim Kamali mengulas tentang hudud, enactment hudud Kelantan dan Terengganu. Mereka tak menentang hudud, tapi mereka mengemaskan enactment itu. Kerana kalau kita nak buat, kita kemaskan dia. Tetapi PAS being trapped apabila dia terbabit terlalu lama membincangkan hal ini sehingga itu telah dijadikan sebagai isu politik dalam negara. Sehingga orang melupai banyak benda lain yang boleh dibuat oleh sebuah gerakan Islam. Gerakan Islam boleh bagi kebajikan, buang rasuah. Gerakan Islam boleh tentang ketidaksamaan. Dan ini idea yang tak bagus bagi orang PAS. Dia pantang dikritik. Dia mencanangkan demokrasi dan menganggap bahawa kalau orang mengkritiknya bererti mengkritik Islam. Ini pendekatan yang tak bagus. Sebab itu kita bimbang gerakan Islam, bukan semua orang PAS. Saya kata ada orang PAS lah, tapi saya ingat ramai pemimpin PAS okey je. Saya tengok Tuan Guru Nik Aziz jawab pada artikel saya tu pun okey je. Tapi artinya dia rasa kalau orang kritik PAS artinya menentang Islam. Tak semesti. Orang mengkritik idea itu. Dan PAS tak boleh duduk dalam lamunan itu terlalu lama. 65% pengundi tidak ada parti. Dan sikap untuk menjadi pemerintah ialah sikap keterbukaan untuk mendengar cadangan rakyat. Lebih baik tidak memotong tangan kerana tidak cukup bukti daripada memotong tangan kerana tersilap hari bulan. Dan bukan cara kita mempersalahkan orang. Dan ini tak bagus. Bila kita kata, oh ini masalah orang ni salah. Ini kenapa orang ni salah. Ni kenapa orang ni salah. Itu tidak bagus. Kita organisasi politik berfikir bagaimana membujukkan sebuah negara yang harmoni seperti mana yang kita canangkan. Okey. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah dapat sambung semula apa jamuan pada malam ni untuk makan kambing, dan ucapkan juga doa kepada saudara rahim kita dan mereka yang buat kenduri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.